Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat bersama-sama sekali lagi dalam solusi syariah 30 minit untuk siri yang ke-22. Sepatutnya pada malam ini adalah satu perbincangan berkaitan dengan saman dan permohonan, dan akhirnya alhamdulillah pada malam ini kita dapat pengganti. Mungkin pada malam ini membincangkan tentang interim hak jagaan anak dan bersama dua pengamal undang-undang syariah, iaitu yang pertama Puan Noran Asma binti Abu Bakar, seorang pengerusi Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perak, juga seorang peguam syar'i, juga seorang peguam bela peguam cara. Dan panel kita yang kedua pada malam ini iaitu Puan Najdah Ramli, seorang setiausaha Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perlis, dan seorang peguam bela dan peguam cara dan juga peguam syar'i. Dan isu yang akan kita bincangkan pada malam ini adalah interim hak jagaan anak. Jadi pada sesiapa yang menonton pada malam ini, siapkan soalan, sediakan soalan untuk terus bertanya kepada panel-panel kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berlangsung selama tempoh 30 minit. Dan pada malam ini adalah anjuran bersama Persatuan Peguam Syar'i Pulau Pinang, Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perlis, dan juga Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perak. Gabungan ketiga negeri kita jumpakan pada malam ini insyaAllah. Jadi sebelum saya meneruskan pada malam ini, lihat teaser ini terlebih dahulu. Okey, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam solusi syariah siri yang ke-22 pada malam ini. Dan sekali lagi ulangkan tajuk pada malam ini adalah perbincangan berkaitan dengan interim hak jagaan anak. Dan saya teruskan untuk jemput ahli panel kita ke talian, iaitu yang pertama pada malam ini seperti yang saya katakan tadi adalah Puan Noran Asma, seorang pengerusi Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perak, dan juga seorang peguam bela peguam cara dan peguam syar'i, dan juga Puan Najdah binti Ramli, seorang setiausaha Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perlis, juga seorang peguam bela peguam cara dan peguam syar'i. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan berbincang tentang interim hak jagaan anak. Ini adalah pandangan peribadi kami sendiri dan kita tidak melibatkan mana-mana pihak, tidak mewakili mana-mana pihak. Pihak-pihak lain bebas untuk mengemukakan pandangan. Cuma apa yang kita sampaikan pada malam ini adalah secara umum, dan sekiranya perlukan rujukan, minta ke perjumpaan ataupun jumpa dengan peguam syar'i yang bertauliah di kawasan anda, insyaAllah. Saya teruskan pada soalan yang pertama pada malam ini, iaitu saya nak terus kepada Puan Najdah. Jadi sesiapa yang ada soalan, minta share kepada sahabat-sahabat yang lain supaya ilmu yang kedil pada malam ini dapat dikongsi bersama. InsyaAllah pahala dari segi ilmu yang kita dapat itu juga dapat dikongsi bersama. Sila share, dan kalau ada soalan boleh terus di komen, ruangan komen untuk bertanyakan soalan. Dan kedua-dua pada malam ini adalah pakar dalam perundangan syariah. Jangan segan-segan, inilah peluang anda untuk anda bertanya. Dan saya nak teruskan pada Puan Najdah. Kita nak cerita tentang interim hadanah anak. Kita dah dengar perkataan interim. Selalunya sebelum ini kita menceritakan tentang hak jagaan anak. Jadi rupanya ada interim hadanah. Jadi boleh jelaskan tak apa yang dimaksudkan dengan interim hadanah itu? Silakan. Ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih Tuan Syazril sebagai host kita malam ni, dan yang saya hormati Puan Noran. Baik, saya teruskan kepada soalan yang tadilah, apa maksud interim hadanah ni. Saya percaya puan-puan mungkin boleh fahamlah dah maksud hadanah tu. Hadanah ni kita kata bahasa mudah kita hak jagaan anak lah. Tapi dalam kita mendapatkan hak jagaan anak ni, kita ada satu peluang yang mana kita panggil satu perintah interim hadanah. Apa yang dimaksudkan dengan interim? Bahasa mudahnya kita boleh katakan bahawa interim ini adalah satu perintah sementara, hak jagaan anak sementara. Apa yang dimaksudkan dengan sementara pula? Jadi maksudnya sementara ini adalah dalam kita mendapatkan hak jagaan anak yang kekal kepada pihak yang memohon tu, kita boleh memohon untuk mendapatkan satu perintah hak jagaan sementara. Sehingga menunggu proses perbicaraan, proses kes dibicarakan di mahkamah tentang hak jagaan anak yang kekal tu diputuskan oleh mahkamah. Jadi macam yang kita tahulah, satu kes di mahkamah ni dia tak boleh selesai dalam seminggu dua, melainkan kalau ada persetujuan lah. Dia kalau dibicarakan tu dia akan ambil masa 2-3 bulan, malah ada yang lebih panjang daripada tu, ada yang makan tahun juga. Dia semuanya bersandarkan kepada fakta dan faktor-faktor setiap kes tu lah. Jadi dalam tempoh yang panjang tu, anak tu nak duduk dengan siapa? Siapa yang berhak kepada anak tu? Siapa nak menguruskan anak tu? Jadi dalam kita nak menjaga kebajikan anak tu, di sinilah peluang kita sebagai pihak yang memohon, sama ada ibu ataupun ayah ni, kita dapatkan hak interim ni, perintah interim hadanah ni di mahkamah. Jadi maksudnya dalam tempoh yang panjang tu, sekurang-kurangnya ada satu pihak yang akan menjaga kebajikan anak ni lah. That's why kita kata hak jagaan anak sementara. Yang ni basic lah pemahamannya kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada malam ini dan pelajar-pelajar yang menonton pada malam ini, interim ni yang dikatakan oleh Puan Najedah ni adalah sementara. Perbicaraan melalui kes induk akan melalui satu proses yang panjang, tetapi apabila panjang itu maknanya kebajikan anak-anak tersebut di mana? Pada peringkat ini, satu perintah atau interim ini diberi dalam keadaan segera, sementara sehingga kes diputuskan. Jadi kita akan huraikan lagi secara lebih lanjut, lebih jelas berkaitan dengan interim. Mohon penonton-penonton terus like page ini dan terus berkongsi, dan sekiranya ada soalan sekali lagi boleh tanya. Dan mungkin ada Hafiz Rajali, dia kata Hafiz Rajali, Persatuan Peguam Syariah Polis kata terbaik, insyaAllah, Alhamdulillah kan. Okey, saya teruskan kepada soalan yang kedua. Saya terus kepada Puan Noran. Jadi dalam tuntutan hak permohonan interim hak jagaan hadanah anak ini, siapakah yang boleh menuntut tentang interim hadanah anak ini? Silakan Puan Noran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic pelan sikit Puan Noran. Speaker kalau boleh ni letak kat mulut ke? Dia pelan sikit. Puan Noran pakai earphone ke ataupun? Tapi saya clear tak? Suara jelas. Saya jawab. Okey. Berkenaan dengan hak jagaan anak ini, bila kita sebut hak jagaan anak, isu ini akan timbul bila berlakunya perceraian di antara pasangan suami isteri lah. Jadi bila tanya soalan siapakah yang berhak untuk menuntut hak jagaan sementara ini, dah pasti yang utamanya lah ada sama ada isteri ataupun suami, iaitu bapa. Selain daripada itu, misal katalah hak jagaan ini berlaku bukan disebabkan oleh perceraian. Dia ada dalam keadaan tertentu. Hak jagaan juga boleh dituntut bukan disebabkan oleh perceraian. Maka sebenarnya di dalam enactment ataupun undang-undang keluarga Islam di setiap negeri, dia ada menyenaraikan orang-orang yang memang layak untuk memohon. Jadi selain daripada apa, orang-orang yang tersenarai ini juga boleh memohon dalam keadaan itu. Itu perkara. Okey, itu secara asasnya maknanya apa yang Puan Noran sebut tadi adalah orang-orang yang layak memohon selain daripada ibu ataupun bapa, dan juga orang-orang yang berkaitan dengan tentang hak jagaan anak ini boleh juga memohon. Dan saya cuba tambah sikit,
sekiranya kelakuan darar ataupun kelakuan aniaya terhadap seorang yang tidak mempunyai waris, maka pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh untuk memohon untuk dapatkan interim untuk hak jagaan anak ni sekira tuntutan tersebut dibuat melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mungkin ini adalah satu inisiatif yang terbaru sekiranya tidak ada waris dan sebagainya. Jadi saya teruskan soalan kepada Puan Najdah. Jadi kita dah tahu siapa yang boleh menuntut interim seperti mana Puan Noran cakapkan tadi. Jadi siapakah sebenarnya yang layak untuk dapatkan perintah interim hadanah ini? Silakan. Baik. Kalau kita melihat kepada situasi kebanyakan kes zaman sekarang lah, bila berlakunya satu permohonan hak jagaan anak, kebanyakannya tidak boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Biasanya dia akan berebut lah, kita kata berebut anak tu sehingga diputuskan oleh mahkamah. Okey. Dalam keadaan yang macam ni, mahkamah selain memutuskan siapa yang berhak dalam hak jagaan kekal tu, jika ada permohonan interim dimasukkan, jadi mahkamah juga akan melihat perkara yang sama untuk menilai siapa yang layak menjaga kanak-kanak tersebut oleh pihak yang menuntut. Okay, sama ada ibu ataupun ayah lah yang menuntut ini. Jadi adakah dia layak untuk menjaga sementara anak ini sehingga diputuskan satu keputusan yang kekal? Okey, jadi apa yang membolehkan dia layak menuntut? Pertamanya, tentu sekali mahkamah akan lihat individu itu sendirilah. Individu itu yang pasti, kalau kita orang Islam ni, mestilah pemohon itu juga, yang penjaga itulah mesti seorang Muslim lah, Islam. Kemudian dia waras. Termasuk waras ini dia mampu menguruskan semualah, bukan dia diuruskan, tapi dia mampu menguruskan kanak-kanak tersebut. Dan kemudian dia sihat walafiat lah, sihat, dia boleh menjaga, bukannya terlantar sakit sehingga kanak-kanak itu terabai. Dan yang paling penting sekali mahkamah akan tengok ialah dalam memberi keputusan siapa yang paling layak, sama ada ibu ataupun ayah ini, adalah siapa yang boleh menjaga kebajikan anak tersebut lah. Kebajikan ni luas, termasuk dia punya kesihatan, dia punya pendidikan, dia punya pembesaran tubuh badan dan emosi. Jadi terlalu general kalau kita nak putuskan ibu ataupun ayah yang layak tu, memang terlalu general. Sebab ini yang kena diputuskan oleh mahkamah lah. Cuma yang boleh saya katakan secara general ialah orang yang memohon tu, yang layak tu adalah orang yang pertamanya boleh menjaga kebajikan kanak-kanak tersebut lah. Dan saya cuba tambah sedikit lagi. Kalau ikut dari segi prinsip perundangan, dia ada satu permohonan dan satu tuntutan. Dalam kes tuntutan melibatkan kes induk melalui satu perbicaraan yang panjang, manakala permohonan ini adalah penghujahan peringkat peguam. Maknanya peringkat pemohon dan peringkat responden yang berdasarkan adakah pihak-pihak ini adalah hilang kelayakan. Apabila seorang pihak itu hilang kelayakan dan dibuktikan, mungkin dia akan bagi satu perintah hak jagaan anak kepada pihak yang satu lagi. Dan sekiranya tidak ada merit, maknanya dia kekal berdasarkan Seksyen 82, ibu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga anak. Itu standard mahkamah. Tetapi macam mana proses itu berlangsung, itu sekadar hujahan, sekadar yang nampak pada zahir, dan keputusan mahkamah bergantung pada perbicaraan penuh dalam kes induk. Jadi apa yang kita bincangkan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya interim ini adalah satu permohonan yang mudah, tapi sebenarnya complicated. Kalaulah seorang awam yang biasa untuk membuat satu permohonan interim ini, saya rasa mungkin berlaku kesukaran dan anda tidak faham apa dia itu yang dimasukkan dengan permohonan, apa yang dimasukkan dengan tuntutan zaman. Jadi saranan saya, apa yang kami nasihatkan pada malam ini adalah sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang spesifik. Jadi bagi sesiapa yang memerlukan khidmat bantuan ataupun khidmat nasihat undang-undang, boleh dapatkan peguam-peguam yang bertauliah dengan berhadapan dengan anda, ataupun anda boleh menghubungi Puan Noran Asma, iaitu Presiden Pengerusi Persatuan Peguam Syar'i Perak, dan juga setiausaha untuk Puan Najdah untuk dapatkan gambaran lebih lanjut. Cuma pada malam ini masa yang terhad, simple, dan kita akan bagi penerangan secara umum, insyaAllah. Jadi saya teruskan soalan kepada Puan Noran. Puan Noran adalah seorang peguam bela, peguam syara dan peguam syar'i yang beramal hampir 30 tahun. InsyaAllah kita dapatkan pengalaman beliau, walaupun kata-kata dia satu dua itu sebenarnya adalah kata-kata seorang yang berpengalaman. Jadi saya nak tanya kepada Puan Noran, apakah
keadaan yang dibenarkan untuk permohonan interim hadanah? Silakan Puan. Berkenaan dengan keadaan yang apa keadaan yang dibenarkan untuk memohon interim hadanah. Untuk pasangan bercerai, dia ada dua jenis perceraian ini. Saya beritahu ringkas saja. Perceraian ini secara persetujuan ataupun keputusan mahkamah. Maksudnya yang tak bersetuju. Jadi kalau bersetuju perceraian secara baik, pihak-pihak juga ada, pihak-pihak juga perlukan permohonan interim hadanah anak ini. Sebenarnya dalam tempoh perceraian itu perlu ada pihak yang patut mengawas dan mengurus anak tersebut. Dalam keadaan tersebut, pasangan ini tidak boleh berkomunikasi. Walaupun selepas bercerai masih tidak boleh berkomunikasi, dan masa ini wujud atau perlunya interim hak jagaan anak ini. Jadi biasanya interim hak jagaan anak ini ibu seperti mana yang diberitahu oleh Tuan Sadri, biasanya hak jagaan anak ini kepada ibu. Tapi bila keadaan sudah tak wujud lagi komunikasi itu, punya ada satu perintah daripada mahkamah. Jadi satu-satu boleh sementara hak kerjaan kekal itu diperoleh daripada mahkamah. Okey, jelas maknanya apakah keadaan seperti mana yang dikatakan oleh Puan Noran tadi. Yang paling penting adalah adakah itu sifat mendesak. Mendesak ini adalah perlu dilihat kepada mahkamah dan perlu disegerakan. Sekiranya perkara itu tidak mendesak, mungkin mahkamah akan memberi satu ruang dan peluang secara inter partes. Kalau mendesak, boleh memohon secara ex parte, dan sekiranya tidak mendesak, mahkamah akan arahkan permohonan itu kepada inter partes. Kita akan bincangkan ex parte dan inter partes selepas daripada ini. Jadi saya nak teruskan, saya nak raikan soalan pada malam ini. Ada soalan daripada penonton. Saya terus fokus kepada Puan Najdah untuk menjawab persoalan ini. Daripada N. Aini Adanat, jika pihak polis suruh ubah perintah interim beberapa kali kerana keadaan anak OKU, interim tidak menyatakan keadaan anak OKU. Namun peguam enggan kerana ingin fokus kepada perintah kekal, dan kini anak menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan persekolahan. Apakah yang perlu dilakukan kerana pihak peguam enggan ubah perintah sementara dan memfokus perintah kekal sedangkan kehidupan perlu diteruskan dan diperjuangkan? Silakan Puan. Okey. Baik. Soalan ni agak maksud saya sebab saya tak tahu fakta di belakang kisah anak OKU ni macam mana. Tapi saya percaya daripada ayat Puan Aini ni mengatakan bahawa interim ni telah pun diberikan. Tapi tak ada fakta tentang anak itu OKU. Jadi persoalan dia yang dia menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan persekolahan tu kenapa? Sebab sepatutnya kalau satu perintah interim itu diberikan, mahkamah telah melihat faktor-faktor ataupun fakta-fakta anak tu macam mana. Jadi kalau tidak didedahkan tentang anak tu okey ataupun tidak, saya tidak mahu mengatakan itu salah peguam ke, salah mahkamah ataupun salah individu yang tak disclose kepada peguam tentang fakta anak tu macam mana. Cuma sekarang ni jika berlaku keadaan macam ni, kalau nak ubah perintah interim tu macam mana? Jadi pertamanya dia kalau dia tak yakin dengan meneruskan kes dengan peguam yang sama, dia boleh menukar peguam yang lain. Itu dah hak dia lah, ya, dan mendapatkan nasihat susulan ataupun mendapatkan pandangan pihak lain, maksud saya yang ahli lah, peguam yang lain macam mana nak buat. Tapi sebenarnya kalau faktor itu sangat penting, mahkamah tetap akan melihat kepada keadaan anak OKU ni. Jadi maksudnya dia boleh buat satu perintah interim lain, membatalkan interim yang sama tu, kan. Jadi dengan memasukkan fakta yang anak tu OKU, dan kenapa faktor OKU ini perlu dipertimbangkan oleh mahkamah. Jadi maksud kalau keluar interim tu tak bermaksud macam dah putus jalan lah. Maksudnya tak. Selagi ada benda yang boleh mengubah kebajikan anak tersebut, kita boleh ketengahkan kepada pihak mahkamah. Macam mana cara prosedur dia tu, macam mana advice kita nak ambil itu, boleh ke tak boleh nak ubah interim tu, memang kita kena jumpa peguam. Sebab saya pandangan ni sebab saya tak tahu fakta kes Puan macam mana. Jadi apa yang boleh saya gambarkan ialah Puan boleh ketengahkan isu anak OKU ini kepada pihak mahkamah dan mengatakan disebabkan dia OKU, dia mengalami kesukaran begini lah dan kebajikan dia terjejas.
diberikan kepada pihak yang satu lagi. Jadi kenapa perlu dialihkan interim itu? Bolehkah interim tak boleh dirayu apa semua tu, nanti peguam akan jelaskan. Sebab kalau saya jelaskan kat sini, dia akan ambil masa yang panjang dan seperti seolah-olah kita perlu membicarakan the whole case lah. Macam tu. Sampai tak maksud jawapan tu? Sampai. Saya rasa memenuhi apa yang Puan Noraini, Puan N. Aini Adnan nak. Cuma saya nak tambah sikit kepada Puan Aini Adnan bahawa Puan telah mempunyai seorang peguam, dan saya merasakan peguam yang Puan lantik itu adalah peguam yang bertauliah. Jadi ada kemungkinan kenapa beliau tidak mahu memohon untuk perintah interim tersebut diubah. Sekiranya Puan ada berlaku perubahmatan ataupun dinyatakan berkaitan dengan OKU dan sebagainya, Puan kena lihat juga dari segi usia anak. Sebab kalau ikut usia anak untuk pemilihan ataupun anak-anak OKU yang melepasi umur memayis, sebenarnya hak jagaan dia berpindah kepada bapa. Ini kena lihat dari segi enactment yang ada. Jadi apa yang Puan sampaikan bagi pandangan saya, sekiranya ada merit dan Puan tidak rasa puas hati, Puan berbincanglah dengan peguam Puan, mungkin ada solusi yang terbaik dan peguam Puan memahami kenapa perlu diteruskan dengan kes induk dan kenapa tidak perlu diteruskan dengan perintah interim. Dan Puan kena ingat, perintah interim itu sebenarnya perintah sementara. Sekiranya ada penyelesaian berkaitan dengan kes induk ataupun persetujuan bersama melalui suluh dan sebagainya ataupun mediasi dan sebagainya, kes itu akan menjadi perintah kekal sehingga satu perintah lain diputuskan dan perintah interim ini dibatalkan. Itu yang lebih baik. Wallahu alam. Jadi saya nak teruskan kepada Puan Noran, daripada Amir Shah. Amir Shah ada bertanya, Assalamualaikum Puan, bagaimana sekiranya maksu saya sudah meninggal dunia pada bulan April yang lalu? Arwah meninggalkan 2 orang anak di mana sekarang keluarga saya menjaga mereka. Tetapi bekas suaminya mahu menuntut hak jagaan anaknya semula. Tetapi mereka bercerai dahulu kerana berlaku kes kekerasan. Jadi adakah ibu saya layak untuk membuat tuntutan untuk menjaga anak arwah? Silakan. Mungkin maksud ni yang jaga tu mak dia kan? Yang jaga tu adalah ibu kepada maksud dia tu. Silakan Puan Noran. Berdasarkan pada soalan ni, saya mengandaikan jugalah yang mungkin maksud yang dimaksudkan, maksudnya adik-beradik saya rasa dengan yang menanya soalan ni. Begini Puan ya, kalau dari segi berdasarkan pada soalan, kalau dilihat apabila seseorang ibu itu meninggal, sebenarnya hak jagaan adalah kepada ibu kepada si mati, iaitu nenek kepada 2 orang anak tersebut. Jadi dalam keadaan ini, Puan nanyakan adakah mak, saya rasa mak je boleh menjaga anak tersebut ataupun tidak ya soalannya. Mengikut daripada kedudukan ataupun orang-orang yang layak untuk menjaga anak-anak ini selepas kematian ibu adalah milik kepada ibu. Jadi dalam keadaan Puan ni, Puan boleh untuk menjaga anak tersebut, tetapi dia masih perlu mendapatkan perintah hak jagaan daripada mahkamah. Kerana ada hal nampaknya daripada ayah ataupun bapa anak-anak tersebut. Okey, jelaslah Tuan Amir Shah apa yang disampaikan oleh Puan Noran. Saya cuba jelaskan secara ringkas. Dari segi formaliti untuk hak jagaan anak ini adalah ibu. Yang kedua adalah nenek. Yang ketiga baru bapa. Yang keempat adalah ibu kepada bapa tersebut sebelum dia berpindah balik kepada keluarga yang sebelah ibu. Jadi dalam situasi ini seperti mana Puan Noran maklumkan tadi, sekiranya maksud itu arwah itu telah meninggal, jadi orang yang perlu untuk menuntut anak, maknanya bapa ataupun nenek ini boleh memfailkan di mahkamah tinggi syariah, iaitu mahkamah yang berbidang kuasa, supaya satu perintah permohonan hak jagaan, tuntutan hak jagaan anak untuk kes induk dan difailkan sekali untuk perintah interim hak jagaan anak sehingga kes itu selesai. Maknanya pemohon dalam kes ini adalah nenek ataupun ibu kepada Amir Shah
Manakala responden dalam kes ini adalah suami kepada maksunya tadi. InsyaAllah sekiranya ada bukti tidak hilang kelayakan dan sebagainya, sihat, InsyaAllah hak jagaan itu akan tetap kepada ibu selagi mana haknya tidak dinafikan. InsyaAllah, wallahu alam. Jadi saya nak teruskan soalan. Ada yang dimaksudkan lagi, maafkan ibu saya adalah adik-beradik maksu. Okey, saya cuba tambah sikit Amir Syak dari segi untuk sekiranya ibu adalah adik-beradik maksu, ibu ini maknanya saudara mara. Apa situasi formaliti saudara mara? Yang kedua yang saya katakan tadi, kalaulah arwah maksu ini mempunyai mak, dia adalah orang kedua. Ketiga, bapa. Yang keempat adalah barulah mak kepada bapa. Yang kelima, dia akan patah balik kepada saudara mara. Yang kelima, ranking yang kelima. Tapi kalaulah anak tersebut mumayyiz, sekiranya anak tersebut lelaki 7 tahun, extra 2 tahun, 9 tahun, ataupun anak perempuan 9 tahun tambah 2 tahun, 11 tahun, dia orang ni mumayyiz. Boleh panggil dia orang ni untuk buat pemilihan sama ada nak duduk dengan bapa, nenek ataupun saudara mara. Tapi bergantung kepada perbicaraan di hadapan hakim. Adakah menjaga kebajikan anak tersebut? Itu yang paling diutamakan dalam mahkamah. InsyaAllah, wallahu alam. Okey, saya teruskan soalan kepada Puan Najdah. Puan Najdah, okey, ada satu soalan, dia kata kakak apakah faktor persekitaran keluarga juga diambil kira? Sebagai contoh, si ayah ingin mendapatkan hak jagaan anak kerana keluarga si ibu mempunyai latar belakang yang kurang baik. Sedangkan si ibu kepada anak tersebut mempunyai akhlak yang baik, tetapi dihalang dan dipaksa untuk tidak membenarkan si ayah untuk berjumpa dengan si anak, dan sejauh manakah mahkamah menentukan faktor yang kurang baik itu? Terima kasih. Silakan. Okey, baik. Jadi dalam soalan Cik Kakak ni, saya percaya mungkin satu permohonan hadanah belum lagi difailkan. Tapi kalau si ayah nak dapat hak jagaan anak, ayah berhak untuk failkan satu permohonan hak jagaan anak ni di mahkamah. Dan kemudian dia akan, si ayah ni boleh mengemukakan ke mahkamah alasan-alasan kenapa ayah lebih berhak untuk jaga anak tersebut. Jadi kalau si ayah ingin mengemukakan isu latar belakang keluarga si ibu, sebenarnya yang dipentingkan adalah akhlak si ibu tu. Sebab kalau dalam undang-undang kita sendiri pun, apa yang dilihat adalah, yang termaktub dalam enactment kita pun, yang kita cakap adalah dia yang memohon itu ataupun yang menjaga itu mempunyai akhlak Islamiah yang baik. Maksudnya yang menjaga tu. Kalau yang mempunyai akhlak yang kurang baik itu adalah keluarga ataupun orang ketiga apa semua, mungkin ya, saya katakan sebagai mungkin, mahkamah tidak melihat kepada faktor itu, melainkan jika mereka ni tinggal sekali ke apa ke. Tapi fakta ini terlalu general untuk saya rumuskan secara direct di sinilah. Ya. Cuma kalau kita, tadi Cik Kakak ni sebut, dia kata cuma ibu ni mempunyai akhlak yang baik tapi dihalang dan dipaksa untuk tidak membenarkan si ayah berjumpa dengan si anak. Yang ni memang selalu terjadilah. Saya rasa di mana-mana negeri pun salah satu pihak mesti akan menghalang pihak yang satu lagi untuk berjumpa anak. Kalau tidak pihak itu sendiri pun, pihak ketiga yang menghalang. Tapi ini tidak bermakna terputusnya hubungan pihak ini dengan anak tersebut, dan tidak bermakna batalnya hak dia untuk menuntut hak anak tersebut. Jadi kalau bapa ni nak kemukakan sebab dia perlu ambil anak tersebut dengan alasan keluarga kurang baik tu, dia kena buktikan di mahkamah lah, sebab dia yang menjadi orang yang ingin menuntut, jadi yang mendakwa. So dia yang kena buktikan apa yang dia dakwakan tu sebagai betul kepada mahkamah lah. Ya? Dan sejauh mana mahkamah menentukan faktor kurang baik tu, yang ni pun terlalu general lah. Nak kata faktor kurang baik tu apa? Kalau setakat kurang baik tu dia cuma bersikap bercakap kasar ke apa ke, ataupun kurang baik itu bermaksud dia satu kehidupan yang gelap ke apa ke, itu mahkamah yang akan tentukan. Tapi kita, kalau kita nak bawa isu itu, fakta itu ke mahkamah, kita kena buktikan. Jadi kalau kita kata sejauh mana mahkamah menentukan faktor itu adalah bersandarkan kepada apa yang tuan kemukakan di mahkamah. Sejauh mana kata kurang baik itulah. Sebab istilah kurang baik ni kadang-kadang kalau kita tak
bersedekah pun orang kata kurang baik juga. Jadi dia terlalu general. Ya. Saya harap itu Cik Kaka. Ya, saya harap pun Cik Kaka jelas apa yang Puan Najdah sampaikan tadi, dan saya pun tak ada tambah dah, kira pakai Puan Najdah bagi ya. Jadi saya teruskan soalan kepada Puan Norat daripada Cik UTK. Okey nak, Cik UTK. Dalam soalan dia kata soalan tuan, isteri saya telah lari dari rumah tinggalkan anak-anak kerana mengikut kata ayahnya. Walaupun dipujuk isteri nekat dan telah failkan perceraian. Soalan, adakah saya boleh mohon penjagaan anak semasa ketiadaan isteri saya yang telah meninggalkan suami dan anak-anak berumur 3 tahun, 8 tahun dan 10 tahun? Adakah kelebihan bagi saya suami untuk diberikan penjagaan mengikut pengalaman tuan? Saya mengikut pengalaman super duper senior saya, Puan Noran. Kan, jadi saya bagi kepada Puan Noran untuk menjawab, insyaAllah. Berkenaan dengan soalan ini, Cik, sebenarnya isu lari berkenaan dengan hak jagaan anak ni, itu lari daripada rumah itu tidak menjadikan sebab untuk ibu juga tidak boleh hak jagaan anak. Dalam keadaan ini, dua-dua boleh memohon hak jagaan anak, tapi sekiranya Cik berkata bahawa dia memang tinggalkan anak tersebut, Cik memang boleh. Saya cadangkan kamu boleh untuk memohon untuk mendapatkan hak jagaan anak. Mengenai layak itu maksudnya semasa permohonan dibuat, kita kena maklumkan kenapa Cik rasa Cik adalah orang yang paling layak untuk menjaga anak tersebut, dan yang selainnya akan ditentukan oleh pihak mahkamah lah siapa yang layak dan tak layak. Tapi kalau lihat dari soalan, ada dan ibu memang nak meninggalkan anak kepada bapa, mungkin ada satu kemungkinan faith pada soalan. Ya. Tepat Panoran, kalau dia kata di sini anak tersebut yang telah meninggalkan suami, anak tersebut 3 tahun, 8 tahun dan 10 tahun. Cuma dia tak menyebut jantina sama ada lelaki ataupun perempuan untuk diberikan penjagaan. Jadi dari segi pandangan Panoran, untuk usia 3 tahun, 8 tahun dan 10 tahun. Ya, berkenaan dengan umur tersebut, Cik, yang biasanya bila kata anak Cik berumur 3 tahun, 8 tahun, 10 tahun ya. Biasanya anak-anak yang berumur 7 tahun ke bawah ini, pemberatnya ataupun tak kata 100%, tapi pemberatnya mahkamah akan memberi anak tersebut ke bawah hak jagaan itu. Tapi masih mengantuk pada perkataan yang saya yang sebut maklum sebelum ni, kalau ibu memang minta ayah yang menjaga, tak ada masalah untuk umur anak tersebut 3 tahun ke 2 tahun, tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah kalau anak tersebut 3 tahun jika ibu benarkan dijaga oleh siapa. Dan saya harap Cik UTK jelas apa yang disampaikan oleh Panoran itu, walaupun simple, yang disampaikan sebenarnya jelas. Mungkin nanti Cik UTK boleh refer sekali lagi rakaman untuk video ini untuk dapatkan penjelasan yang selanjutnya, insyaAllah. Okey, jadi kepada penonton-penonton yang menonton FB Live Syazwari Ibn Mustafa pada malam ini adalah FB Live untuk anjuran bersama Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Pulau Pinang, Persatuan Peguam Syar'i Perak, Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perlis. Jadi pada malam ini kita bersama dengan pengurusi Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perak, Puan Noran Asma Abu Bakar. Manakala kita bersama seorang lagi panel pada malam ini, iaitu Setiausaha Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perlis, iaitu Puan Najdah Ramli. Jadi siapa yang menonton video pada malam ini ataupun rakaman ataupun live pada malam ini, minta share, minta like, dan sekiranya ada soalan sebelum saya menamatkan live kita pada malam ini, ada soalan boleh tolong type di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba raikan untuk menjawab persoalan yang anda kemukakan, insyaAllah. Jadi saya nak teruskan soalan kepada Puan Najdah. Mungkin ini soalan yang terakhir pada malam ini, kita dah capai 34 minit sekarang ni. Jadi bilakah masa yang sesuai untuk membuat permohonan interim tersebut? Bila kapan? Silakan. Okey, ya. Permohonan interim ini hanya boleh difailkan jika permohonan hak jagaan anak yang kekal difailkan.
Jadi kalau macam kita di Perlis ni, kita ada enactment sangat jelas. Dalam enactment tersebut ditulis bahawa perintah interim itu perlu dipohon selepas failkan hak jagaan anak yang kekal lah. Jadi bermaksud selepas tu macam mana? Katalah kalau Puan failkan kes hak jagaan anak tu hari Isnin, dan hari Isnin yang sama juga Puan nak failkan interim pun boleh dah. Sebab dah failkan dah hak jagaan anak yang kekal tu. Ataupun kalau kes induk dah berjalan sebulan 2 bulan, tiba-tiba Puan lihat macam susah nak mendapatkan kompromi dengan pihak satu lagi tentang hak jagaan anak ni kena bawa lari ke apa ke, kan tak boleh jumpa dah 2 bulan, Puan boleh masukkan juga. Jadi dia tak ada kita kata tempoh macam sehari 2 hari selepas hak jagaan kekal tu nak difailkan baru nak file interim, tak. Tapi dia bergantung kepada konsep asas dia. Puan dah failkan hak jagaan kekal, Puan boleh terus masukkan hak jagaan interim. Itulah kata. Okey, jadi kalau Puan Noran boleh tambah sikit macam mana keadaan di Perak? Adakah sama ataupun ada sedikit perbezaan? Perkenaan hak jagaan sementara di hak jagaan sementara anak Perak boleh mana-mana orang yang bermasa di Perak memfailkan hak jagaan sementara ini sebelum fail induk difailkan. Tapi ada prosedur tertentu. Kita file permohonan hak jagaan sementara sekiranya difailkan sebelum fail induk difailkan, maka pemohon tidaklah memfailkan fail induk dalam masa hari selepas permohonan hak jagaan sementara itu. Jadi sebelum dan selepas dua boleh. Kalau di Pulau Pinang ataupun dari segi biasanya amalan yang saya buat, kebiasaannya perintah interim ni kita boleh failkan sebelum ataupun selepas, tapi dia ada kesan dia berbeza. Contohnya kita kata kalau dah dibuat sebelum, kemungkinan perintah tersebut dikeluarkan hanya bertahan untuk 30 hari sahaja. Bila 30 hari, kemungkinan automatik dibatalkan. Dan berbeza dengan kes induk sekiranya difailkan, mungkin boleh dibuat secara sebelah pihak ataupun ex parte ataupun inter parte. Jadi mungkin Puan Najdah boleh jelaskan sedikit keadaan apa yang dikatakan dengan inter parte dan ex parte ini. Silakan Puan Najdah. Baik, sebelum tu saya nak tambah sikit kepada soalan yang tadi. Sebenarnya kalau mengikut di negeri Perlis ni, kalau keadaan yang sangat urgent, emergency, mendesak, kita memang boleh filekan sebelum hak jagaan anak tu. Tetapi clear cut dalam perintah mahkamah tu akan sebut kena filekan juga hak anak tu, hak jagaan kekal tu sesegera mungkin. Sebab kalau tak, dia akan burn, dia akan macam terbatal macam tu. Macam Tuan saja cakap tadi lah, ada limit, kalau di Penang tu ada limit hari macam tu kan. Cuma dia sebab berdasarkan arahan amalan 30 hari sahaja dibenarkan sekiranya. Jadi maksudnya kebiasaannya pernah terjadi kes yang mana pihak masukkan ex parte sebab ada keadaan mendesak, dan kemudian kes drag lama sehingga dia tak filekan pun hak jagaan kekal, dan dia menjadi peluang kepada pihak satu lagi untuk membatalkan interim tersebut lah. Dan menyebabkan masa tu dia akan menyebabkan kebajikan anak ni agak terjejas sedikit lah, especially kalau anak tu dah bersekolah ke apalah. Itu penambahan yang tadi lah. Dan kemudian kalau kita cakap ex parte dan inter parte tu, termasuk ex parte ni maksudnya kalau kita filekan di mahkamah, kita perlu filekan terus, tak perlu kita buat serahan kepada pihak satu lagi. Dan biasanya ini adalah keadaan yang mendesak lah. Contoh anak tu nak dibawa lari, ataupun kalau anak tu akan terjejas dia punya akidah dia sebab pihak satu lagi tu mengamalkan ajaran sesat ke apa ke lah. Jadi mahkamah yang akan tengok benda macam tu. So yang ni keadaan yang sangat mendesak ini membolehkan ex parte, permohonan interim ex parte difilekan. Maksudnya tak perlu serah kepada sebelah pihak lagi. Tetapi kalau tak ada isu-isu mendesak, kebanyakan kita memang akan nasihatkan untuk buat inter parte lah. Maksudnya kita akan serah permohonan interim tu kepada pihak satu lagi. Kita cakap kita nak perintah interim ni sekian-sekian lah, kenapa-kenapa lah. Dia adalah kena cerita dalam affidavit lah. Dalam affidavit kenapa sekian ini lah. So itu beza antara ex parte dengan inter parte.
Itu bezanya. Dan yang tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, interim ini dia terlaksana ataupun dia berdiri dengan kes induk. Kalau tidak ada kes induk, interim itu tidak wujud. Walaupun ditunjukkan perintah interim, ditaja ke mana-mana mahkamah, interim itu tidak wujud kerana tidak ada perintah kes induk. Ini kena jelas, interim berdiri di atas kes induk. Jadi soalan terakhir untuk Puan Noran, kita dah cerita tentang interim dan sebagainya. Berapa lama perintah hak interim hadonah ini akan berkuat kuasa? Silakan Puan. Berkenaan dengan berapa lama perintah interim ini berkuat kuasa, dia bergantung kepada bagaimana permohonan interim hak jalan anak tersebut. Mana yang Puan Najah beritahu, maksudnya permohonan interim hak jagaan anak ini kita boleh pohon secara ex parte, iaitu oleh pihak saja, sama ada ibu ataupun bapa, ataupun permohonan ini juga dipohon oleh ibu ataupun bapa, tapi diserahkan kepada pihak yang tadi saja. Maksudnya dua-dua pihak terlibat dalam perbicaraan tersebut. Untuk permohonan interim hak jagaan anak secara ekspatriat, tempoh yang dibenarkan adalah 70 hari saja. Tapi kita ada arahan amalan yang menyebut mengenai prosedur permohonan interim hak jagaan anak secara ekspatriat ini seperti yang disebut oleh Mahkamah akan menggunakan perintah selama 30 hari, tetapi ditarik maksudnya 30 hari dan mahkamah akan memberi tarikh pada hari yang ke-30 untuk perbicaraan secara interparti. Jadi interim hak jagaan anak tersebut akhirnya juga akan didengar secara interparti dan perintah yang dikeluarkan secara interparti ataupun kedua-dua pihak ini diberi sehingga kes induk itu selesai. Maksudnya sehingga ada perintah lain yang akan dikeluarkan. Jadi bergantunglah kepada kes induk itu berapa lama. Jadi itu tujuan betul jagaan anak itu untuk mengawal. Maksudnya untuk kebajikan anak-anak tersebut dalam tempoh proses permohonan hak jagaan anak tersebut. Okey, saya begitu jelas dari segi untuk tempoh tersebut dan apa yang kita katakan maknanya habis kes induk maknanya automatik perintah interim tersebut terbatal. Itu dari segi konsep perintah interim. Jadi ada lagi soalan, ada dua soalan. Jadi daripada penonton kita pada malam ni saya cuba nak raikan juga, saya akan bagi satu kepada Puan Noran, satu kepada Puan Najdah. Jadi saya pergi kepada Puan Noran dulu. Ini daripada Hanis Khairuddin. Biasanya berapa lama tempoh maksimum kes interim akan diputuskan? Maknanya bila tarikh kita file, tarikh masuk affidavit, tarikh jawapan dan tarikh keputusan. Dan apa stepnya sekiranya interim dan hadonah ini sudah difilekan? Mungkin Puan Najrah boleh bagi secara umum kepada Puan Hanis Khairuddin, insya-Allah. Okay. Saya? Okay. Baik. Dia tak ada tempoh, macam mana saya nak explain ya. Ini maksudnya tempoh perbicaraan mahkamah boleh putuskan keputusan interim ke maksudnya? Ataupun nak kena limit masa berapa hari terputuskan interim tadi? Saya yang faham yang biasanya yang dia masukkan ini, maknanya daripada kita filekan permohonan tu, biasanya maksimum kes interim tu akan diputuskan, keputusan perintah. Dan apa stepnya sekiranya interim dan hadonah ini setelah difilekan? Mungkin ini telah dijelaskan oleh Puan Noran tadi, tapi mungkin boleh sentuh sikit. Ya. Teruskan. Kalau Puan masukkan kes interim ini secara ex parte, itu bermaksud ada kes mendesak. Jadi biasa dalam kes mendesak ini kita akan datang sekali dengan certificate of urgency. Kita kata kita buat tu sebab kita ada kecemasan, ada keadaan sangat mendesak kita nak dengar. Jadi hakim boleh mendengar pada hari yang sama Puan masukkan permohonan ataupun esoknya lah. So dia ada prosedur di situ. So kalau ex parte ni, tempoh dia sekejap je. Kalau betul-betul terbukti memang ada kecemasan di situ, mendesak di situ, sehari dua hari memang boleh selesai dan akan dapat perintah tersebut. Tapi kalau inter parte, nanti dia akan berbalas-balas affidavit tu, itu dia akan ambil masa sikit lah. Cuma saya tak boleh nak kata confirm sebulan ke 2 bulan ke, tak boleh. Dia bergantung kepada latar belakang kes tu dan juga pendengaran di mahkamah masing-masing tempat yang difilekan tu lah.
Jadi tak ada macam tu. Kalau puan kata nak keputusan yang cepat, itu biasanya kes ex parte lah. Ya, yang tu kena sabarlah kadang-kadang. Kena sabar untuk tunggu keputusan. Biasanya serahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Seperti mana yang saya katakan tadi, saya berpesan kepada penonton-penonton, apa yang kami sampaikan ini adalah secara umum, bukan secara spesifik. Nak dapatkan secara spesifik, kena berjumpa dengan peguam yang bertauliah. InsyaAllah anda akan dapat tahu keadaan prosedur-prosedur yang sebenar ex parte dan inter parte ini. Jadi saya nak teruskan, mungkin ini raikan daripada Puan Hanis Khairuddin juga. Dia buat dua soalan. Okey, di sini Puan Hanis Khairuddin, dia kata, jika kita sudah dapat hak penjagaan interim, apakah hak tersebut ada perkara yang tidak boleh kita lakukan seperti pindah maustatin? Ini saya bagi kepada super duper peguam syar'i. Kira otai, kira sifu saya yang mentolahkan peguam syar'i ataupun mover saya sebagai peguam syar'i bagi negeri Perak adalah Puan Noran. Jadi silakan Puan Noran. Kalau kita tengok pada soalan ni, mungkin Puan memang dah ada hak jagaan interim itulah. Saya agaklah sebab Puan kata kita sudah dapat hak jagaan interim ya. Apakah hak tersebut? Ada perkara yang tidak boleh kita lakukan seperti pindah maustatin ya. Puan beritahu menyatakan kita pindah maustatin ya. Sebenarnya kalau diikutkan bila dah ada perintah hak jagaan utara, tak bila tak parti ke, interparti ke, Puan memang tidak boleh berpindah sebenarnya ke tempat yang lain, melainkan pihak yang satu lagi tu bersetuju. Ataupun Puan ada kebenaran daripada mahkamah. Kenapa Puan nak berpindah ke tempat yang lain? Sebab biasanya Puan kena ingat, hak jagaan anak dia bukan hak eksklusif. Dia melibatkan ibu dan bapa juga. Jadi walaupun Puan sebagai ibu Puan dapat hak jagaan interim tersebut, jagaan anak, tapi bapa ini dia masih ada tanggungjawab untuk menjaga anak tersebut. Bila Puan sebut pasal pemindahan maustatin ini, dia sebenarnya tidak digalakkan. Biasanya mahkamah pun tidak benarkan. Kecuali ada perbezaan. Sebab bapa pun tengok anak tersebut. Ya, saya harap Puan Hanis Khairuddin jelas apabila Puan dapatkan perintah ketika mana Puan bermaustatin di situ, Puan kena jelas duduk di situ. Sekiranya berlaku perberhormatan ataupun Puan menghalang ataupun pemaustatinan, Puan menghalang akses lawatan, Puan boleh dikenakan contempt of court. Mungkin Puan boleh dikomitel ke penjara. Yang ni kena hati-hati. Itu perlukan penjelasan lebih lanjut kenapa Puan perlu patuh perintah mahkamah yang Puan dapat sehingga kes induk selesai, insyaAllah, kecuali dengan kebenaran mahkamah. Jadi saya nak pergi kepada Puan Najdah untuk terakhir pada malam ini dalam masa setengah 30 saat untuk penggulungan ataupun untuk apa-apa nak ucapan hari raya ya? Penggulungan untuk kita pada malam ini. Silakan. Okey, baik. Bila kita menyentuh tentang hak jagaan anak sama ada kekal ataupun interim, kita kena ingat satu, yang anak ini bukannya boneka, bukan barang, dia boleh dipindah-pindah macam tu. Tapi anak ni adalah amanah Allah pada kita. Ya, jadi kalau berlaku perceraian antara ibu dan ayah, jangan jadikan perceraian kita satu halangan kepada pihak satu lagi untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Jadi kalau kes-kes yang berlaku macam menghalang ayah jumpa, menghalang ibu jumpa, itu sebenarnya pada pandangan peribadi saya amatlah tidak wajar ya. Satu, sebab kita sendiri pun dididik dengan kita kata sebagai orang-orang Islam ini, kita dididik untuk sentiasa mengeratkan silaturahim, apatah lagi antara ibu ataupun ayah dengan anak. Jadi tolong tuan-tuan dan puan, kalau ada kes perceraian dan selepas itu perlukan hak jagaan anak, berbincanglah dengan baik supaya dapat satu solusi. Kalau perlu dibicarakan di mahkamah pun, terimalah perintah mahkamah yang diberikan, asalkan perintah tersebut memberikan kebajikan, mementingkan kebajikan anak yang terlibatlah. Pada pandangan peribadi saya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata, tetapi kita sama-sama ingat bahawa anak itu adalah amanah Allah pada kita. Apa yang kita dapat bukan hak eksklusif kita. Contoh kalau ibu dapat hak, bukan hak eksklusif dia pun sebenarnya. Sebab ayah dia tetap ada hak juga pada anak tersebut lah. Okay.
Malam ni saya belajar daripada kedua-dua peguam otai ni, hak eksklusif. Saya akan kekalkan dalam hujahan saya hak eksklusif selepas ini, insyaAllah. Jadi saya teruskan kepada Puan Noran. Puan Noran, 30 saat untuk penggulungan kita pada malam ini, insyaAllah. Bila kita sebut mengenai seperti mana yang kita cakap, sebelum-belumnya pasangan kalau dah bercerai tu, bercerai secara baik dan patutnya menjaga anak tersebut secara baik walaupun telah bercerai. Sebab pihak-pihak kita tahu bila mana-mana pihak mendapat hak jagaan anak, dia mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap anak tersebut. Maksudnya dari segi pengawasannya, penjagaannya, pengasuhannya, termasuklah dari segi fizikal ke, emosi ke, agama ke, semua terletak sebenarnya pada yang mendapat hak jagaan anak tersebut. Seperti yang mana yang kita tahu, walaupun contohnya sekiranya ibu yang mendapat hak jagaan anak, sebagai bapa, dia perlu menjalankan tanggungjawabnya sebagai bapa. Sama-sama menjaga sebenarnya. Jadi bila berlaku perceraian itu, kena ingat bahawa perceraian antara suami dan isteri, bukannya dengan anak sekali. Jadi cuba secara upaya buat perbincangan supaya anak-anak ini tidak terkesan daripada hasil perceraian tersebut dan bagi mereka faham. Saya rasa kalau mana-mana jalankan tanggungjawab itu, mungkin tidak akan timbul banyak masalah tersebut. Okey, maka pada malam ini berakhirlah sudah untuk live FB Syazril, dan saya maklumkan bahawa pada malam ini adalah program bersama Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Filipina dengan kerjasama juga dengan persatuan iaitu Puan Noran, pengerusi Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perak, dan juga dengan setiausaha iaitu Puan Najdah Ramli, seorang setiausaha Persatuan Peguam Syar'i bagi Negeri Perlis. Dan apa yang kami sampaikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil maklum, adalah pandangan peribadi kami sendiri dan tanpa prejudis. Sekiranya perlu mendapatkan nasihat perundangan, minta tolong pergi jumpa dengan peguam syar'i bertauliah di kawasan anda, ataupun anda boleh menghubungi sama ada Puan Najdah atau Puan Noran. Mungkin boleh dapatkan nombor telefon daripada saya untuk bicara selebih lanjut. Dan apa yang penting pada malam ini, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu daripada kecuaian dan salah cakap saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Noran, saya ucapkan terima kasih juga pada Puan Najdah. InsyaAllah kita akan terus berkolaborasi di antara Perak, Pulau Pinang, Perlis dan Kedah. Mungkin next sesi nanti kita akan adakan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perundangan syariah. Jadi pada penonton semua, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi pada malam esok jam 10 malam. Tajuknya adalah Peguam Selangkah ke Neraka. Jumpa esok insyaAllah. Cuma jangan hentam peguam sudah. Peguam Selangkah ke Neraka untuk topik malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.